inilah jenayah yang telah dilakukan oleh Ahlus Sunnah, oleh Sunni terhadap umat Islam. Segala-gala dosa yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya akan ditanggung oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hadis-hadis yang bermula dengan seruan Ya Ali, maudhu' atau dhaif semuanya kecuali hadis berikut. Nabi kata, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun kepada Nabi Musa. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Kenapa kamu menafikan hak Ali? Kenapa kamu tidak kata Ali itulah khalifah bila fasl? Dia tidak panggil khalifah, dia panggil imam. Tapi dia ikut angin kita, dia kadang-kadang guna juga khalifah bila fasl. Khalifah bila fasl itu maksudnya khalifah terus selepas Nabi, tidak senggang, tidak dipisahkan oleh orang lain. Itu kata dia, silap besar. Inilah jenayah yang telah dilakukan oleh Ahlus Sunnah, oleh Sunni terhadap umat Islam. Dia kata jenayah. Kerana itulah segala-gala dosa yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya akan ditanggung oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan umat Islam lah yang bersetuju melantik mereka sebagai khalifah-khalifah sebelum Ali. Sebab itu maknanya merampas kuasa daripada orang yang sepatutnya berkuasa. Ini sebenarnya kalau diperhatikan kepada asbabul wurud dia, latar belakang dia, maka Nabi SAW tidak kata begini daripada awal lagi. Tidak. Bahkan Nabi SAW kata begini ketika baginda nak berangkat pergi berperang, perang Tabuk. Lewat perang Tabuk pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dan Nabi SAW suruh Sayyidina Ali tetap di Madinah, jangan ikut sama pergi berperang. Dengan arahan Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW kerah umat Islam, tentera-tentera Islam lah, supaya pergi seramai mungkin, sehingga tidak dimaafkan orang yang tak pergi, sehingga dihukum oleh Allah SWT. Dalam Quran pun ada sebut wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Itu 3 orang sahabat yang ketinggalan tak pergi, maka hukumnya sangat berat, sehingga mereka dipulau sekian lama oleh Nabi SAW dan umat Islam. Tapi akhirnya taubat mereka diterima, dalam Quran disebut. Itu besarlah akibatnya tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Tiba-tiba Sayyidina Ali, Nabi SAW tak bagi pergi. Jadi dia sedih. Dia sedih. Sebab sahabat-sahabat ni nak memberi sumbangan untuk Islam ni sebanyak mungkin. Dia bukan takut mati. Tak boleh pergi perang tu sedih. Tak boleh pergi perang tu sedih. Ini Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain begitu. Bila begitu dia sedih. Itulah Nabi SAW kata gini. Sebab penting, tak boleh semua pergi juga. Kena ada yang tinggal, yang duduk di Madinah tu seorang yang berpengaruh, seorang yang pengaruhnya besar dan dapat mengawal dan mengendali keadaan umat yang masih ramai lagi di sana. Orang-orang perempuan, kanak-kanak, orang-orang yang uzur, untuk mengganti Nabi SAW supaya masjid itu sentiasa hidup, makmur dengan solat 5 waktu dan sebagainya. Dan untuk mengawal Madinah itu sendiri perlu kepada orang yang kuat, orang yang bijaksana dan bertanggungjawab. Maka Nabi SAW kata begitu, kata begini untuk menenangkan dia. Kamu tak suka ke kalau kamu ni menjadi seperti Harun kepada Musa? Sebab latar belakang Harun kepada Musa tu ketika Allah SWT menjemput Musa untuk pergi ke Tur Sina, untuk diberikan wahyu, untuk diberikan lauh kepingan wahyu kepada Nabi Musa tu. Nabi Musa kan tinggal Nabi Harun. Nabi Musa tinggal, kamu tak usah pergi, kamu duduk sini, kawal umat ni, jaga yang ramai-ramai ni. Takut dalam masa aku pergi ni nanti apa-apa pula berlaku yang tidak baik kepada orang ramai ni. Siapa yang nak mengatasinya, nak menyelesaikannya? Dengan sebab itu kamu ganti akulah, kamu jadi khalifah aku. Khalifah itu maknanya pengganti aku semasa
ketiadaanku. Aku nak pergi ni sekian lama. Seperti mana dalam Quran disebutkan 40 hari, 40 malam Nabi Musa pergi bermunajat itu. Arba'ina lailah, 40 malam. Jadi dalam masa tu Nabi Harun ni jagalah. Maknanya Nabi Harun mengganti Musa untuk jaga umat semasa ketiadaan Nabi Musa untuk sementara waktu sahaja. Bukan ganti untuk sepenuhnya. Bukan ganti setelah Nabi Musa mati, meninggal dunia, lalu dia ganti Nabi Musa. Bukan gitu. Sebab dalam sejarahnya Nabi Harun ni mati sebelum Musa. Jadi perumpamaan yang Nabi buat ini, kalau kita nak bandingkan dengan Ali, tak sama. Tak sama dari semua sudut. Cuma hanya dari satu sudut saja samanya. Iaitu dari sudut mengganti seorang Nabi untuk mengawal umat dia yang tinggal di satu tempat. Itu saja. Bukan serupa dari semua sudut. Dengan arti Nabi, Ali itu Nabi seperti Harun. Itu sudah dinafikan dalam hadis ni sendiri. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi sesudahku. Itu sudah dinafikan oleh hadis ini sendiri. Kemudian dari segi yang lain, dengan makna Ali ni mati dulu seperti Nabi Harun, yang mati dulu daripada Musa. Itu pun tidak. Sebab Ali ni mati selepas daripada Rasulullah SAW. Bahkan selepas daripada 3 khulafak sebelumnya, dan sempat memerintah. Jadi tak sama. Perumpamaan, perbandingan ni dengan Harun ni tak sama dari semua sudut. Yang Nabi maksudkan perumpamaan di sini, perbandingan di sini hanya dari satu sudut sahaja. Kalau kamu nak pakai hadis ni, tak boleh pakai juga. Sebab Harun mati dulu, tak sama. Ali tidak mati dulu daripada Nabi. Tak sama. Jadi nak tak nak kita kena pakailah dengan makna khusus itu. Nabi SAW nak menenangkan hati Sayyidina Ali. Nak bagai memujuk dia lah. Tapi sambil-sambil bujuk tu, dia cerita perkara yang sebenarnya.